kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, insya-Allah kita Iqra 6 muka surat 5 ya. Ustazah mulakan dengan barisan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhil, tebalkan ya, jangan wadhil ya. Kalau wadhil nipis ya. Wadhil lim mi lim dengung mi yahmum. Okey, huruf tebal apa pun barisnya, hatta kalau dia mati pun kita kena tebalkan dia. Wadhil bukan wazil ya, sebab dia sad dot taza huruf-huruf itbaq. Huruf-huruf itbaq maksudnya huruf tebal lah ya. Wadhil lim, tanwin bertemu mim ya. Tanwin tu maksudnya dua baris di bawah huruf lam. Huruf lam tidak penting ya, sebab huruf dia boleh segala huruf ya, yang penting tanwin. Tanwin bertemu mim, dengungnya bernama idgham al-ghunnah. Lim, lepas tu mi. Kalau mi kita menyebut nun mati bertemu huruf ya, ataupun nun sukun bertemu huruf ya. Kalau yang tadi tanwin bertemu mim, dia sebenarnya nun mati dengan tanwin tu sebenarnya benda yang sama. Sebenarnya benda yang sama tapi bentuknya berbeza. Satu dalam bentuk tanwin, satu lagi dalam bentuk nun mati yang tidak bertanda apa-apa. Tapi dia sebenarnya hukum dia sama saja. Ya, kalau kita boleh ingat tu, cepatlah nak ingat nama dia. Ya, nun mati ataupun nun sukun bertemu ya, masukkan bunyinya kepada huruf ya, pegang dua harakat. Mi, dia macam tu. Dia tak bunyi min. Ya, mi, nun mati bertemu ya, itu juga idgham al-ghunnah. Sama dengan tadi. Tanwin bertemu mim, nama hukum tajwidnya idgham al-ghunnah. Nun mati ataupun nun sukun tidak bertanda apa-apa. Dia kalau Quran kita, Quran Resam Uthmani ya. Quran kita tu maksudnya yang Ustazah war-warkan untuk kita gunakan, nama dia Quran Resam Uthmani. Tapi kalau bukan Quran tu, nun dia akan bertanda mati, akan ada tanda mati. Kalau boleh. Ya, betul. Dan tapi kalau boleh gunakan gunakan Quran yang bertulis dekat kulit luar ke, kat bahagian dalam ke, dekat mukadimah ke, dapatkan Quran yang bertulis Quran Resam Uthmani. Bukan saja-saja. Itu adalah antara rukun mempelajari Al-Quran. Bila dah rukun mempelajari tu, rukun membaca jugalah. Ya, kita memang nak pakai Quran Resam Uthmani, sebab Quran Resam Uthmani dia punya nun mati yang macam ni tak bertanda lah macam ni, yang macam dalam Iqra ni. Tapi kalau Quran biasa bukan tak boleh ya, boleh ya. Tapi kalau Quran biasa nun tu akan ada tanda mati. Nanti dia tukar, dia terbalik. Kita nun mati memang ada dua-dua dalam Quran. Nun yang mati tidak ada tanda apa-apa macam perkataan min, tapi nun mati bertanda mati, bertanda sukun. Kedua-duanya memang ada ya. Dalam Quran Resam Uthmani kedua-duanya kita pakai ya. Tapi bila kita tengok macam ni, kita tahu dah hukumnya nun sukun tidak bertanda apa-apa ya, ataupun nun sukun tidak bertanda bertemu huruf ya, namanya idgham ma'al ghunnah. Sama je macam tadi ya. Lepas tu yah, itu ada hamas pada huruf ha pedas. Yah, bunyi dia macam bunyi kepedasan makan cili. Yah, macam itulah. Dia tak boleh yah, dia tak boleh yah besar. Yah itu tekak bahagian dalam ya, itu dia panggil hamas. Hamas ataupun hams bermaksud angin. Ada sedikit angin ya, bukan banyak-banyak, sedikit sahaja. Hamas ini perlu minimum sahaja. Dia tak mau banyak-banyak. Tapi huruf ha ni tak ada masalah. Dia ada huruf-huruf tertentu. Kalau hamas dia banyak, bunyinya akan jadi buruk. Ya, di huruf ta dengan huruf kaf. Huruf-huruf hamas ada 10. Huruf-huruf hamas yang mempunyai sifat hamas, sifat angin ya, bila dia bertanda sukun, bertanda mati. Dia ada 10, tetapi ada 2 yang susah ya, huruf ta dengan huruf kaf. Kalau huruf ha ni tak ada masalah pun, memang mudah lah ya. Okey, hams ataupun hamas ataupun angin yang terlepas ya. Petemu adalah asalnya mad asli, tetapi di sini mum, dia bukan jadi mad asli dah, dia jadi lebih panjang.
Sebab asalnya memang mu, mad asli 2 harakat ya, tapi bila kita waqaf ya, syarat untuk mad asli itu menjadi panjang ketika waqaf perlu ada satu huruf lain sahaja selepas mad asli. Mad asli adalah pada mu, pada mim berbaris depan dan waw. Itu mad asli. Ya, kena ada 3 benda. Mad asli ni kalau orang cakap mad asli kena ada 3 benda. Huruf tu sendiri, kat sini huruf mim lah ya. Dan barisnya, baris depan dan satu lagi huruf mad. Huruf mad tu waw yang kedua tu lah. Ya, kalau baris depan memang huruf mad. Ini tak boleh tukar ya. So selepas mad asli ada satu sahaja huruf lain. Kat sini ada huruf mim. Itu cara kita nak kenal di situ mad aslinya bila waqaf akan menjadi mad arid disukun. Kadar mad arid disukun sebenarnya 2 boleh. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh sebenarnya. Tetapi kita biasa membaca di tempat kita, di negara kita dengan lebih panjang, 4 atau 6. Tetapi 2 pun boleh sebenarnya. Pendek gitu je. Tapi susah lah. Sebab kita dah biasa bawa dia panjang, nak buat dia 2 harakat susah. Agak sukar ya. Tapi boleh sebenarnya. Ya. Seterusnya ya. Abaunal awwalun. Biasa tekan kat ujung tu awwalun macam tu ataupun awwalun. Yang kedua itu lebih baik. Tekankan kepada huruf terakhir ya. Awa semata-mata baris. Semata-mata satu baris, tidak ada hukum tajwid. Bacaannya pendek. Awa pendek. Tidak ada apa-apa. Hamzah dia baris dia dah sama dah dengan baris waw. Baris dia dah sama dengan baris hamzah pertama, tetapi dia ada tambahan pada dia huruf alif. Makanya itu kadarnya sudah menjadi 2 harakat ya. Itu dipanggil, itu kita tak panggil mad asli ya, kita panggil dia mad badal. Mad badal khas untuk huruf hamzah sahaja. Bila mana hamzah itu dibaca dengan kadar 2 harakat sebagaimana mad asli. Itu hamzah dia. Kalau hamzah pendek macam hamzah pertama, itu bukan mad badal. Itu tidak ada hukum. Tidak ada hukum kedua-duanya. Hamzah yang kedua itu hukumnya dipanggil mad badal. Badal bermaksud ganti ataupun tukar. Dia ada cerita di sebaliknya sebenarnya. Tapi kita ingat begini je. Mad badal adalah khas untuk huruf hamzah sahaja, tetapi hamzah itu perlu dibaca dengan 2 harakat. Kalau baris atas pun boleh kalau baris bawah kalau baris depan macam tu mad badal ya. Okey, itu adalah mad wajib muttasil, panjang dia berapa? 4 atau 5 atau 6 harakat. Itu bebas ikut nafas masing-masing lah ya. Okey, una actually na 2. Actually na adalah sebenarnya mad asli sebenarnya ya. Okey, una kalau kita berhenti una. Na sebenarnya mad asli kalau kita berhenti pada dia. Tetapi mad asli ya ataupun yang 2 harakat ini jika dia bertemu dengan alif lam, nampak lepas na ada alif lam, makanya mad asli itu cancel, tak jadi mad asli, terus jadi pendek. Itu biasa ya. Unal. Unal pendek. Tak jadi dah mad asli tu ya. Berhenti saja nampak mad asli. Terus tak ada. Unal, di situ ada hukum alif lam. Alif lam ya, tengok selepas na. Nun, baris atas, alif. Dia ada 3 benda. Mad asli ada 3 benda. Huruf kat sini huruf nun, baris atas, lepas tu alif. Yang hukum alif lam selepas dia. Selepas na. Tengok hamzah wasal. Dia alif juga. Dia macam alif ya, tetapi atasnya tu ada macam belon ya. So itu dipanggil package ya. Alif dengan atasnya tu ada sebenarnya kepala huruf sad sebenarnya ya. Package kedua-duanya itu dipanggil hamzah wasal nama dia. Dia tak pernah ada baris, tidak pernah ada baris ya. Tetapi kita masih boleh panggil dia alif, boleh ya. Lepas dia lam. Tu lepas dia tu lam ya. Alif lam alif lam qamariyah. Ya, alif lam qamariyah maksudnya alif lam selepas lam tidak ada sabdu. Macam tu. Tu ada sabdu. Sabdu tu bukan pada hamzah, sabdu tu pada waw. Yang kita nak tengok alif lam qamariyah, sabdu itu perlu selepas huruf lam. Hamzah wasal kedudukan pertama, huruf lam kedudukan kedua. Di sini huruf hamzah kedudukan yang ketiga. Ya. Kalau untuk menjadi alif lam bersabdu, alif lam syamsiyah,
sabdu itu perlu duduk selepas lam. Pada kedudukan ketiga ataupun pada huruf ketiga. Tetapi sekarang ada sabdu juga tetapi pada huruf keempat. Itu tak boleh pakai dah. Ya. Ini tetap jatuh kategori alif lam qamariyah. Ya. Nal awwalun. Lu mad asli beri depan. Ya, sama macam mu tadi ya. Dan di hujungnya ada satu huruf lain. Makanya berhentinya, wakafnya dipanggil mad arid disukun. Ya. Apa maksud mad arid disukun? Mad maksudnya panjang. Mad asli memang 2 harakat. Dan mad juga, tapi mad asli. Asli itu maksudnya asal. Ya. Yang ni mad arid disukun. Macam tadi mad wajib. Kalau mad yang lain lebih panjang. Mad asli masih mengguna mad tetapi 2 harakat sahaja. Tak boleh lagi panjang. Tapi mad wajib mutasil, mad juga. Ini mad arid disukun, mad juga. Tapi mad dia di sini, kalau mad wajib tadi bermula dengan 4. 4 atau 5 atau 6. Tapi mad arid disukun boleh. 2 pun boleh, 4 pun boleh, 6 pun boleh. Seperti saya kata tadi, kelaziman di negara kita membaca mad arid disukun dengan kadar lebih panjang, 4 atau 6. Ya, itu bebas juga ya. Okey, dan apa maksud dia? Mad yang berlaku. Kita nak baca 4 atau 6 tadi kan? Mad yang berlaku ketika kita sukunkan di huruf akhir. Itu maksud dia. Mad arid disukun. Maksudnya panjang yang berlaku ketika kita nak waqaf di situ. Itu maksud dia. Ya? Mad arid disukun. Ya. Kalau nak tanya, sila tanya. Mikrofon buka. Kalau nak tanya. Siapa nak tanya, sila. Buka mikrofon. Sila. Kalau nak tanya. Ada siapa nak tanya? Ustazah, yang tadi tu tanya soalan yang basic kot. Yang risau, soalan basic tu yang tadi tu sebab Ustazah kata alif lam ini alif lam qamariyah sebab hamzah ni jatuh kepada huruf keempat ya. Ya, betul. Betul. Kalau yang alif lam syamsiah dia macam mana nak kenal, nak beza dua tu Ustazah? Sabdu tu perlu jatuh kepada huruf ketiga, tempat ketiga. Jatuh huruf ketiga. Kalau syamsiah ya. Ya, betul. Ya. Kalau kita dapat, tapi kalau kebetulannya selepas hamzah wasal, lepas tu lam, kalau huruf ketiganya lam. Dengar ya. Jika huruf ketiga ada lam, makanya sabdu itu kita akan nampak pada lam. Lam kita akan nampak satu kali saja. Ya. Lepas hamzah wasal, terus lam bersabdu. Kalau kebetulannya huruf ketiga itu jatuh kepada huruf lam. Okey? Itu jadinya alif lam syamsiah. Betul, ya. Alif lam syamsiah. Sabdunya perlu duduk di tempat huruf ketiga. Tapi yang ini sabdunya duduk di tempat huruf keempat, makanya ni dia tak boleh pakai dah ni. Ni tak ada apa-apa dah sebenarnya ya. Makanya ini alif lam qamariyah. Dia bukan qamariyah ya, sebenarnya qamariyah. Ejaan sebenarnya huruf qaf sebenarnya. Ya, qamariyah bermaksud bulan. Memang kalau kita biasa dengar nama qamariyah, saya tahu. Qamariyah perempuan, kalau lelaki kamar, ya. Kamar itu maksudnya bulan. Kamar dengan qamariyah sama maksud, bulan, ya. Okey, kita panggil kawan kita ya. Okey, kita start dengan Linda dulu. Silakan Linda. Bismillahirrahmanirrahim. La yaghfirallahu lahum. Nun mati, nun sukun bertemu dengan ya ni idgham al-gunnah. Okey. Wrong ni lafzul jalalah taglis. Ya. Bagi tahu kawan. Dia bagi tahu kawan lafzul jalalah tu apa? Yang inilah lafaz inilah nama Allah lah. Kalimah Allah ya. Kalimah Allah. Lafaz Allah pun betul. Lafaz Allah, kalimah Allah ya. Dibaca tebal, taglis. Okey. Ra, sifat ra di situ? Ra tafkim pada atas. Hum izhar syafawi. Ya, mim sukun cakap bagi sukun. Mim sukun. Izhar syafawi. Illa ayyasha Allah. Illa tak ada apa-apa. La mad jaiz munfasil. Yalah, mad jaiz sebab
dia ada tanda mat ni bertemu selepasnya ada hamzah bertinggi dekat mana ada atas alif lah. Ya, So betul. dia jadi majais Munfasil. munfasil. Idgham al-ghunnah nun sukun bertemu dengan ya ni. Yasha ni mad wajib muttasil. Ya, wajib Sebab muttasil. selepas hamzah ni tak ada alif. Hmm. Allah ni lafzul jalalah taglis dan bila waqaf dia jadi ma'ali sukun dengan ada hamas pada ha. Hamas di hujung ya. Taglis kalimah Allah ni kita panggil dia lafzul jalalah. Kalau tak boleh sebut lafzul jalalah, sebut kalimah Allah boleh. Lafaz Allah ya. Dia ada masa bacaannya jadi tebal, ada masa bacaannya jadi nipis ya. Dia macam mana nak tengok dia tebal atau nipis? Tengok baris sebelum kalimah Allah itu sendiri ya. Kat sini kebetulannya kalau kat sini baris pada hamzah tu lah. Huruf itu huruf apa pun boleh, tetapi baris sebelum kalimah Allah. Di situ yang menentukan kalimah Allah itu dibaca tebal atau nipis ya. Senang je, dia ikut formula huruf roh, baris atas, baris depan sebelum Allah, makanya kalimah Allah itu dibaca tebal ya. Istilahnya taghlis ya. Dan jika baris bawah sebelum kalimah Allah menipiskan bunyi lillah itu nipis ya. Kalau Allah itu tebal gitu ya. Dan jika nipis dipanggil tarkik ya. Okey, kita panggil sahabat kita dulu ya. Kita panggil yang nama Roslina dulu. Okey, silakan. Mikrofon tu buka. Wa ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Okey, pakai muqaddam sendiri ya. Muqaddam sendiri ada wa ya, wa ma. Ada ke? Oh, okey. Tak apalah kalau diikut Quran ikut dia punya muqaddam ada wa, tak ada masalah sebab kalau kat skrin kita yang kawan tunjuk tidak ada wa ya, ma saja. Okey, ada satu yang saya nak sebut riz. Tengok perkataan rizqiu. Tadi kawan kita baca riza. Zai dia ada bunyi z, tak maulah. Sebab yang bunyi z macam tu bunyi ala-ala qalqalah. Yang ni zai tidak ada qalqalah tetapi zai ada sofir ataupun desir. Jadi kita boleh bunyi gini. Riz. Bukan riza. Rizqiu. Memang kena kontrol lah. Habis-habis jangan jadi riza tak mau. Okey, nanti ya, sila. Wa ma majais. Majais Ustazah? Betul? Ya, majais nama penuh dia majais munfasil. Majais munfasil pada ma. Okey. Uri. Pendek. Pendek tak ada apa-apa. Ri ada. Ri mad asli. Betul? Dan sifat ra di situ. Uri. Bawah bawah nipis. Ra tarkik. Nipis lah. Baris bawah memang. Kalau ri memang nipis. Istilah dia tarkik. Okey. Tarkik minhum min izhar khalqi. Betul? Apa bertemu apa? Sebut huruf apa bertemu apa? Min bertemu nun mati. Bukan. Minhum. Dia bukan min bertemu nun mati, bukan. Nama dah betul tapi huruf apa bertemu apa? Kita sebenarnya kita kena huruf mati dulu. Huruf mati bertemu huruf berbaris. Nun mati bertemu dengan Ya. Cara kita menyebut kalau kita kata huruf apa bertemu apa, huruf pertama mesti mati. Huruf mati bertemu huruf berbaris. Itu cara menyebut dia. Bukan mim bertemu nun mati, ya. Nun mati bertemu huruf ha. Itu cara dia, ya. Okey. Hum min idgham bila gunnah ke? Okey, nama idgham bila gunnah betul tapi dekat mana idgham bila gunnah tu? Mim mati bertemu mim sabdu. Mim mati bertemu mim sabdu itu namanya idgham mislain. So ini idgham mislain ke? Ya, itu idgham mislain. Idgham mislain memang khusus untuk mim mati bertemu dengan mim sabdu.
khusus untuk dia sahaja. Lepas dia tu baru idgham bila guna. Apa? Ada dua hukum lah ni. Satu idgham mislain. Betul? Mirris. Satu lagi idgham bila guna. Ya, betul. Apa huruf apa bertemu apa tu? Cuba sebut. Yang bila guna. Ya, sebut. Bila guna dia tidak sabtu kan. Mirris. Mirris. Yang min mati bertemu dengan ra ke? Ustazah? Nun mati. Nun mati bertemu Nun mati, sorry. Nun mati bertemu dengan ra. Ya. Itulah idgham bila guna dia. Idgham bila guna yang kat sini. Okey. Ingat saya pesan ya, untuk kalau kita nak sebut huruf apa bertemu apa, mesti huruf pertama mesti mati. Huruf pertama mesti mati bertemu dengan huruf berbaris. Itu syarat dia. Okey. Right. Itu riz. Sifat ri dulu, sifat ra dulu. Ra tarqiq. Okey, ibis tarqiq. Lepas tu zai, dia ada sifat dia tadi. Zai. Dia bukan qalqalah ya. Dia berdesir. Berdesir. Sofir. Istilah sofir ya. Kalau bahasa Melayu dia desir ataupun berdesir. Bunyi dia orang kata macam ni tau, macam buzzing sound. Ataupun orang kata macam bunyi lebah. Ataupun orang kata macam bunyi angsa. Itu semua, itu dipanggil semua kategori buzzing tu. Hissing, buzzing ya. Sofir istilah Arab dia. Lepas tu wama majais munfasil. Okey, betul. Kali kedua ya. Tapi qiu pada huruf qaf tu. Ini apa? Sebut. Idgham. Idgham betul? Idgham apa? Sebut dulu bertemu apa? Idgham bila guna. Bukan. Bila guna bertemu ra ataupun bertemu lam sahaja. Sekarang mana ada ra, mana ada lam. Sekarang cuba sebut apa bertemu apa? Rizqi. Yang tu kau salah. Iyalah. Rizqiu. Dekat situ. Tahu. Okey. Tanwin. Bawah huruf qaf tu tanwin. Dekat sini bila ada tanwin kita tak pedulikan huruf. Kita kata tadi kalau nak kata huruf apa bertemu apa, mesti huruf mati bertemu huruf berbaris. Itu kalau huruf. Kalau yang bukan tanwin, tapi bila ada tanwin, huruf qaf tu tak penting ya, sebab dia bukan qaf je, segala huruf boleh. Jadi kita kata tanwin bertemu waw. Itu cara kita sebut. Tanwin bertemu waw, hukumnya idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah sini. Ya, ma'al gunnah, masuk berserta dengung. Sebab tu kat situ ada dengung. Okey, wama tadi dah. Wama uri tu. Sini ada hukum ke? Ri second time apa? Kali kedua. Ri ma asli. Dan sifat ra? Ra tarqiq. Ya, betul. Lepas tu? Uri du'an. Ya. Ada ai. Dia tak macam idgham. Sebut dulu. Mana bila guna ada mesti ada ra, bertemu ra atau lam. Sekarang mana ada? Ini ya. Nun mati bertemu ya. Ya sama kumpulan dengan waw tadi. Yang tanwin bertemu waw tadi. Ma'al. Al-gunnah. Idgham ma'al. Ya. Tak apa. Mula-mula kan. Mula-mula je. Nanti dah boleh ya. Okey, dia begini. Idgham ma'al gunnah. Nun mati bertemu waw ataupun tanwin. Nun mati atau tanwin saya dah cakap tadi. Nun mati atau tanwin benda yang sama ya. Kalau bertemu waw atau bertemu ya atau bertemu mim atau bertemu nun. Itu empat. Itu semua idgham ma'al gunnah. Yang bila gunnah semua tadi, yang bila gunnah tu nun mati atau tanwin bertemu lam atau ra. Itu akan bila gunnah mesti ada lam atau ra. Kalau tidak bukan ya. Okey. Yuta apa? Yuta. Apa ya? Tak tahu Ustaz. Qalqalah, huruf ta. Okey. Ada sifat qalqalah, tapi dia ada jenis dia. Qalqalah jenis apa? Qalqalah sughra. Betul. Kenapa cakap sughra?
Sebab dia berada di tengah-tengah ke? Boleh. Saya terima tu. Tapi sebenarnya senang cerita huruf ta bertanda sukun. Lagi senang. Ta bertanda sukun. Oh. Nampak tu tanda mati kan? Ya. Saya selalu ingat yang kalau dia berada di tengah. Ya, saya faham. Saya faham banyak orang pihak yang mengajar menggunakan cara. Tapi kalau cerita ni bukanlah tengah mani sangat pun tak? Betul kan? Kalau saya ya, ta bertanda mati tu lagi bagus, lagi senang. Dia boleh duduk di kedudukan kedua, ketiga, keempat asalkan dia bukan ujung. Ya? Okey. Okey, ujung. Yutaimun mad asli waqaf ma'arid li sukun. Betul, tapi cuba buat bunyi mad arid di sukun. Ambil ujung je, cuba buat. Yutaimun. Ya, tekan sikit kat nun, ya. Itu cara yang paling tepat untuk buat mad arid sukun. Dengar saya buat ya. Yutaimun. Satu, yutaimun. Yang kedua tu lebih elok. Ya. Faham ya? Semua untuk mad arid disukun. Okey. Kita panggil Zarina. Lina, lepas ni Ustazah tak nampak. Ustazah pun tak tahulah apa skrin Ustazah ni. Dia tak ada partisipan. Jadinya Ustazah tak tahu. Ya. Okey, Ustazah panggil Zarina dulu sebab saya nampak nama dia, lepas tu Ustazah tak nampak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Okey, cuma satu je saya nak sebut. Dengar dulu. Lepas kafaru. Tengok lepas kafaru. Kafaru mi. Itu lebih elok. Bunyikan ya. Dia tak bunyi min. Mi. Sebab nun campur ya. Bunyi dia masuk ya terus. Mi. Macam tu. Ya. Okey. Nak ulang ke? Saya suka lah. Saya nak ulang-ulang. Fawailul lilladzina kafaru min yawmihimul ladzi yu'adun. Dia buat silap dah lah. Bila dia ulang dia buat silap. Dia tak macam masih baca min, tak nak min. Dia cakap tadi dia tak bunyi nun. Mi. Lepas tu yaw. Ada baca yu lah tadi. Yaw. Yaumihimul ladzi. Lepas tu yu. Hujung tu yu. Aduh yu dua tu. Dua. Ya, yu. Dua harokat tu lepas lazi. Selepas lazi tu yu. Dua jangan pendek yu adun. Dan lepas tu tadi jadi pendek. Tambah pendek ya. Okey. Sila tajwid. Fawau tak ada apa. Mana ada fawau tu? Cuba tengok fawau. Fawai. Fawai ada ya mati. Ada. Harfulin. Ya, harfulin. Huruf harfulin tu dekat mana? Saya nak tanya dulu. Harfulin tu di mana? Ya mati bertemu dengan lam. Dia tak payah bertemu lam. Ya bertanda mati sebelumnya baris atas. Sebelum huruf ya tu baris atas. Itu sebenarnya. Okay. Lilladzi alif lam samsiah. Bukan. Okey, dengar dulu. Sebelum lilladzi lul dulu. Fawailul. Lul dulu. Apa? Tengok. Sukun. Ya mati bertemu lam. Bukan tu. Lul tu. Fawailul. Lul. Apa hukum tajwid dia? Tanwin bertemu lam. Idgham al-ghunnah. Bila ghunnah. Bila ghunnah sebab dia bertemu huruf lam. Ya. Sebab tanwin tu pada huruf lam pertama, lam yang kedua ada sabdu tu kan. Jadi lam yang kedua itu dipanggil bertemu huruf lam. Ya, tanwin bertemu huruf lam, idgham bila ghunnah, bunyi dia lul. Lepas tu lillazina. Itu dia ada nama khas dia. Sebab tu saya kata ini bukan alif lam syamsiyah. Dia ada nama khas dia. Ingat tak? Ada nama dia isim mausul nama dia. Isim mausul. Lupa lah Ustazah. Memang saya faham. Memanglah kita lupa ya. Cumanya lillazina dia bukan dia tidak dipanggil alif lam syamsiyah ya. Ini memang dia ada nama khas. Dia ada tujuh perkataan ya. 7 perkataan yang nama dia isim mausul. Termasuk inilah lillazina. Okey. Kafaru mak asli. Betul. Kafaru.
Betul, ru mad asli dan sifat ra di situ? Tafkhim. Ya, tafkhim. Betul. Betul, ya. Alif bertanda tu alif maksurah. Bukan, alif maksurah alif pendek. Ini alif ziyadah. Alif ziyadah. Ya, alif maksurah alif pendek. Alif cuik pendek je. Nanti baris bawah tu kita ada alif maksurah nanti bawah line bawah tu ya. So ini alif ziyadah nama dia. Okey. Okey. Min bertemu nun mati. Nun mati bertemu ya. Cara kita sebut. Oh, min mati bertemu ya. Nun, bukan min mati. Nun mati bertemu ya. Ya, bunyi dia bukan min dah. Bunyi dia mi. Bunyi dia bunyi. Tak bunyi nun. Mi. Dua harakat. Mi. Pegang dua harakat. Bunyi dia tak ada bunyi min ya. Mi. Sebab dia masuk dekat roya. Bila dia bertemu roya, maksudnya dia masuk kepada roya. Dan kita pegang dia, dengungkan dia dua harakat ya. Itu nun mati bertemu ya. Apa namanya? Idgham ma'al. Idgham ma'al gunnah. Ya, idgham ma'al gunnah ya. Okey, yaw. Kali kedua yaw. Macam fawai tadi ada. Ma'al gunnah, idgham ma'al gunnah. Nah, itu mi. Sekarang yaw. Yaw. Waw mati tu. Waw mati sama dengan yang pertama tadi. Ya mati. Itu sama nama. Harfulin. Ya, harfulin. Harfulin maksud dia huruf lembut. Harfu bermaksud huruf, lin bermaksud lembut. Macam mana kita nak kenal dia? Huruf dia dua. Waw ataupun ya. Tadi awal-awal tadi fawai. Kita ada ya. Ya. Yang ni kita jumpa yaw, kita jumpa waw. Dia mesti ada tanda mati tu. Mesti wajib. Dan syarat dia satu lagi. Sebelum huruf waw dengan ya tadi, mesti baris atas. Itu syarat dia. Lepas dia tak peduli huruf apa. Sebelum saja. Baris atas. Ya. Fawai. Wai di situ. Ya. Harfulin. Sekarang yaw. Pada waw yang mati. Ya. Itu dipanggil harfulin. Okey. Terus. Mihim. 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 Kalau kita berhenti di situ, mihim. Kalau kita berhenti, mihim. Kalau kita berhenti, bacaannya mihim. Tetapi di sini, kalau terpulang. Nak baca mihimul lazi ke apa. Tetapi tidak ada idgham sini. Tak ada. Ya. Kalau berhenti, mihim sajalah. Ya, mihim saja. Mim di hujung itu dipanggil izharus syafawi. Kalau kita berhenti. Okey. Okey, al-lazi sama kategori dengan al-lazina tadi. Ya, isim mausul. Ya, kata nama hubung maksud dia. Ya. Ni kita dah ada dua lah, dia ada 7 saya cakap tadi kan. So al-lazi dengan al-lazina ataupun lil-lazina memang banyak dalam Al-Quran. Jadi kita senang nak ingat, ya. Okey, lepas tu You. You. You sama dengan ru. Sama tadi. Ru, kafaru. Sama. Isim mausul. Isim mausul adalah. You. Idgham bila gunnah. Tak ada kena mana. Kafaru. Tadi tengok balik perkataan tu. Patah balik sikit. Belakang. Kafaru. Ru tadi. Ra baris depan ada waw. Sekarang ya baris depan ada waw. Sama hukum tajwid. Mad asli. Ya, mad asli. Adun. Ma'arif li sukun. Betul. Dun. Buat macam tu ya. Mad arif li sukun. Tapi tak nak tanya ke. Tadi lepas kafaru, mad asli ada alif ziyadah. Sekarang you, mad asli tapi tidak ada alif ziyadah. Kan? Tak heran. Tak ada kena tanya. Kenapa tak ada alif ziyadah? Tak mau tanya ke? Okey, alif ziyadah kalau kita nampak alif ziyadah macam perkataan kafaru, makanya kita tahu dah kita boleh berhenti pada perkataan kafaru. Kita boleh berhenti betul-betul sebelum alif ziyadah. Ya. Tapi yang ni you adun kita tak boleh berhenti pada you. Sebab you adun satu perkataan, kalau kita berhenti allazi you salah. Sebab kita berhenti di tengah-tengah kalimah. Bila kita berhenti tengah-tengah kalimah tu tak ada maksud. Ya. Itu alif ziyadah. Sesuatu tentang alif ziyadah kalau ngaji, tadi Ustazah nak beritahu ya. Ada yang mungkin tak pernah join mengaji. Ustazah dah cakap start minggu depan sekitar dah Ramadan, Isnin Selasa Ustazah kita nak buat Quran. Jadinya beranikan diri. Tak ada masalah pun. Kita jangan malu, jangan segan, jangan fikir apa-apa.
Kalau rasa ni cuba join. Nak masuk dua-dua tu pun tak ada masalah. Boleh saja. Nak masuk Isnin sahaja pun boleh, Selasa sahaja pun boleh. Atau kedua-duanya. Boleh je, tak ada masalah. Cuba. Ya. Cuba membacanya. Ya. InsyaAllah ya. Dan benda bila kita nak belajar ni kan, saya pesan satu. Bila kita nak belajar, buang rasa malu tu. Tak penting pun. Kalau saya dulu belajar pun, saya pun banyak silap. Tapi tak ada masalah pun. Biarlah kita silap sebab kita kan tengah belajar. Betul tak? Ya. Okey, kita panggil kawan kita nama apa Roslina tadi. Sebab Ustazah tak nampak siapa-siapa tau Linda. Betul, panggil Kak Roslina. Silakan. Famasta'u an ayyadharu wa mastata'u lahu naqba. Okey, satu tempat saya nak sebut. Ai yang pertama. Tengok balik. Famasta'u ayyadharu. Ai dua huruf kan? Yaw tebal. Ya, tapi tak ada qalqalah ya. Yaw, tak boleh baca yaz ya. Yaw haru. Macam tu. Okey. Ayyadharu. Sekarang nampak problem dia. Memang huruf za, yaw tebal tapi ha tak boleh tebal. Ha tak boleh. Ha. Dia macam ni. Memang kalau kita ada satu huruf tebal, satu huruf nipis ya. Kalau kita jumpa huruf tebal dulu, biasanya kita akan tertebalkan huruf selepasnya. Itu kan. Tapi jangan kontrol. Relax kontrol dia ya. Yaw haru. Kata yaw ha tak begitu. Ayyadharu wa mastata'u lahu naqba. Naqaba. Ya, ta ya, dua kali ya, to ya. Okey, tajwid. Banyak hukum ni. Famas. Ada ke Ustazah? Ada pada huruf sin. Huruf sin yang mati ada sifat hamas. Angin. Dan dia satu lagi sifat dia berdesir, sofir. Dia itu tak ada lah kan? Tadi belum. Tadi ini first time lah. Satu huruf kadang-kadang dia ada dua sifat. Kadang-kadang satu huruf yang lain dia hanya ada satu sifat. Itu masing-masing lah ya. Jadi kalau kita baca famas, cari pada huruf yang tanda mati. Itu tip dia. Kalau pada fa ada baris, tak ada apa-apa. Ma ada baris, tidak ada apa-apa. Tapi pada sin, kalau dia mati, itu kita nak perhatikan apa hukum tajwid dia. Ya. Huruf sin mati, dia ada sifat angin ataupun hamas dan juga desir ataupun sofir. Dia ada dua. Tapi katalah kita berhenti fama, kalau kita berhentilah baca lebih awal dari ayat yang katalah lebih awal, berhenti pada fama. Ma adalah mad asli. Mad asli. Mad asli. Betul lah. Ni kawan kita ya. Selepas surah ta ada alif yang kecil tu. Alif yang kecil itulah dipanggil alif maksurah. Alif maksurah ni maksudnya di alif. Ya. Tak ada beza pun alif maksurah ni dengan yang fama tu. Alif pada ma tu, ma, fama dia ada alif panjang. Tidak ada beza pun alif panjang dengan alif maksurah. Sama je. Hukumnya pun sama. Okey? Mad asli juga. Ya? Lepas tu? Ada panjang, ada alif ziyadah. Betul. Ada tanda mad dan ada alif ziyadah. Betul dah tu. Lekuk atas waw tu tanda mad. Ya? Biasa sebut tanda mad dan lepasnya ada alif ziyadah. Betul dah. Ya? Sekarang kita perhatikan perkataan u. Tanda mad. Tanda mad di situ ya. Dia akan kita baca panjang. Tanda mad selepas tanda mad alif ziyadah tu kita tak peduli ya. Untuk membaca alif ziyadah tidak terlibat dalam bacaan. Ya. Jadinya kita perhatikan selepas tanda mad kita kata ada hamzah. Ada huruf hamzah yang bertenggek di atas alif. Itu cara kita tengok. Ya. Ini namanya majais munfasil. Nama dia. Majais munfasil. Cara nak kenal dia, selepas tanda mad ada huruf hamzah yang bertenggek di atas alif. Majais munfasil. Tapi dia bukan satu cara saja. Hamzah itu boleh bertenggek di atas alif. Hamzah juga boleh bertenggek di bawah alif ataupun selepas hamzah ada alif. Dia ada tiga cara hamzah tu. Tiga keadaan. Ya, alif ziyadah jangan pedulikan dia. Dari segi bacaan dia tidak mengganggu apa-apa. Cumanya saya katakan tadi, jika ada alif ziyadah tu kita boleh berhenti sebelum dia. Contohnya, katalah dah baca lebih awal ya. Kita famas
ta'u. Kita boleh berhenti. Maksudnya kita berhenti tu selamat. Kalimah itu tak cacat. Faham? Okey, terus silakan lagi. Okey, ayyau. Nun mati bertemu ya idgham bila gunnah. Suka sebut bila gunnah bertemu lam atau ra. Ni mana ada lam, mana ada ra. Idgham ma'al gunnah. Ma'al. Lam atau ra ya. Ya, ini ma'al gunnah, idgham ma'al gunnah. Sebab dia didengung Ustazah. Ada 2 harakat. Nun tu dia masuk dekat ya. Okey. Idgham ma'al gunnah. So yang Ustazah kata ada idgham ma'al gunnah, nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf. Ya, ya boleh, waw boleh. Lepas tu mim boleh, nun pun boleh, nun lagi sekali pun boleh. Mim atau nun. Ya, okey saya bagi tip. Ingat perkataan menu. Menu tu mim, ya, nun, waw. 4 ni. Mim, ya, nun, waw. Menu. Minu, menu lah. 4 ni. Okay. Nun mati atau tanwin, kalau ada salah satu daripada menu ni atau minu, mim, ya, nun, waw, makanya nak tambah tajuknya idgham al-gunnah. Okey. Terima kasih Ustazah. Ya sama. Okey. Bila gunnah tak berdengung. Kalau jumpa ma'al gunnah dia berdengung kan? Betul. Haru. Mati. Hu ada hamas ke? Hu tak ada. Dia kalau dia hamas ni kalau dia mati sahaja. Okey. Wamas alif lam. Mana ada alif lam? Alif je ada, lam tak ada. Oh, ada lam. So ini bukan alif lam lah. Tak ada hukum lah kan? Sin mati tadi. You kali kedua. Sin mati dari awal-awal tadi. Famas. Oh, Hamas ni ada Hamas lah. Hamas dan Tofir. Okey. To mat asli ada alif kecil ni tadi. Nama dia? Alif Masurah. Ya. Alif Masurah. Ini ada ke? Ada. Ini mat asli bari depan. Mat asli dia ada alif ziyadah yang tidak mengganggu, tak ada bacaan kan? Ya. Lahu. Okey, hu ni khas untuk ha telinga. Ha macam ni lah. Khas kadang-kadang dia bentuk telinga, kadang-kadang dia macam bentuk bulat. Ya, kadang-kadang dia bulat. Kalau dibaca 2 harakat macam ni, lahu, ini dia ada nama khas untuk dia ya. Kita tak panggil dia mat asli macam wa mastaqa'u. Ain bari depan waw itu dia panggil mat asli. Yang haru ra bari depan ada waw itu mat asli, tetapi kerana alasannya huruf ha yang berbentuk telinga ataupun ha berat, kita tak panggil dia mat asli, dia ada nama khas dia, nama dia mat silah qasirah. Oh. Okey, mat silah qasirah. Macam silah qasirah, mat silah. Dia ada 2. Satu lagi yang ni mat silah qasirah, satu lagi mat silah tawilah. Bunyi sama. Kalau tawilah baca panjang, yang ni baca 2. Itu je beza. Saya tahu hukum tu tapi nak mengenalnya tu. Ya, faham. Ya, saya faham. Tak apa, perlahan-lahan. Perlahan, insya-Allah boleh kenal lepas ni. Okey. Naqaba, qalqalah. Qalqalah apa? Sugra jugalah. Sugra lah sebab dia tanda mati, tanda sukun. Okey, ba mat asli. Bukan. Bukan Dia di ujungnya dia tanwin. Dia di ujung dia tanwin. Betul. Ingat dia di ujung dia tanwin, dia bila nak berhenti. Kita tak panggil mat asli, kita panggil dia mad iwad. Oh, mad iwad. Sebab dia tanwin tu. Alasan dia sebab dia tanwin dan bila kita berhenti sahaja. Itu alasan dia. Itu kita tak panggil dia mad asli, kita panggil dia mad iwad. Kalau mad asli satu baris sahaja. Okey. Alright ya. Sabar sikit. Memang kita banyak dah tahu nama tapi kita nak belajar kenal dia. InsyaAllah ya. InsyaAllah beberapa kali macam tu insyaAllah kita boleh mula mengenal ya. Okay, kita panggil Zarina balik. Silakan. Buka mikrofon ya. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu Rabbul Alamin. Okey, kalau nafas kita tak tahan, kalau satu ya, boleh berhenti di mana-mana, saya cakap ya. Dan kalau boleh tanda mat tu ada berapa? 3 tempat.
agak-agak samakan je. Tak bolehlah ada satu bunyi pendek, satu bunyi panjang. Ada 3 tu. Tanda mat tu. Okey, buatlah sekali. Baca lagi sekali. Ya, silakan. Wa ma tasha'una illa an yasha. Boleh berhenti? Boleh. Saya cakap tadi boleh. Ya, Yasha. Boleh. Lepas tu patah balik river, balik sikit. Ambil balik Illa an yasha Allahu Rabbul Alamin. Cumanya illa. Jangan dia kata-kata. Janganlah nak ini pula. Kalau kita memang dah baca panjang, baca je panjang. Itu kena konsisten. Tak boleh lah. Itu ada tanda mat. Tasya. Tengok atas alif dia. Ada tanda mat. Tanda mat tu maksudnya lekuk tu. Lekuk yang atas alif dia. Illa. Ada tanda mat. Atas alif yang sengit tu. Lepas tu. Yasha. Atas alif ada tanda mat. Sekatakan dia. Jangan satu nampak pendek, satu nampak panjang. Itu kan. Okey, sekarang tajwid. Silakan. Wa ma asli. Ma mat asli. Ma asli. Tasa muntasil. Bukan. Ini mat wajib muttasil. Mat wajib muntasil. MUT muttasil. Muttasil. Okey. Tak ada apa? Ada. Hamzah yang dibaca 2 harakat. Mat badal. Mat badal hamzah. Ya. Nun tak ada apa? Tak ada. Ya, nun tidak ada apa-apa. Illa alif lam. Bukan. Ini bukan alif lam syamsiah ke alif lam, bukan. Ya, tak ada ya. Illa. Panjang. Apa nama dia? Mat apa? Mat jaiz. Mat jaiz muntasil. Munfa. Munfasil. Munfa. Munfasil. Ya. Okey. Dia bukan an. Memang betul an. Tetapi di sini nun mati bertemu ya. Kita kena baca ai. Kita tak boleh baca an. Hartulin. Bukan. Nun mati bertemu ya. Idgham. Ma'an. Gunnah. Okey. Idgham ma'al gunnah. Betul? Ustazah. Saya. Dia kita masukkan bunyi nun tu ke dalam ya kan? Betul? Ada kadang-kadang yang sebenar yang tepatnya ayyasha ataupun ayyasha. Maksudnya ada sikit bunyi nun tu tapi dia masukkan juga ke dalam ya. Ya, adalah sedikit. Ataupun ayyasha. Yang mana yang lebih tepat Ustazah? Seolah-olah nun tu macam tak ada bunyi dah. Matikan terus bunyi nun dia. Ya, betul lah. Itu lebih elok. Dia tak boleh bunyi nun tu dia dah masuk dalam ya, bunyi nun tu macam tersorok dah. Ya? Sebab kita kadang saya lah selalu dengar macam contohnya kita baca Allahu Akbar kabiran walhamdulillah katsiran ataupun Allahu Akbar katsiran was subhanallah. Jadi maksudnya kita ada dengar bunyi nun. Nun. Bunyi nun tapi sebenarnya dia ikut huruf sebenarnya. Okey, saya jawab ya. Saya jawab soalan ni. Dia ikut huruf tau. Dia jika bertemu huruf-huruf tertentu bunyi nun tu macam hilang. Ya, kalau macam ya macam hilang. Dia sebenarnya dia masuk. Dia masuk kan, tapi dia macam hilang. Kalau jumpa waw pun nampak dia jadi hilang. Ya. Okey. Ya, okey. Dan dia 2 harakat. Di sini tidak boleh baca an. Ya, 2 harakat. Dengar minimum dia pun mesti 2 harakat. Nanti bagi kawan kita habis dulu, nanti kita tengok beza mat wajib dengan mat jaiz. Sebab dalam ayat ni tasya mat wajib, saya sebut nama pendek. Kalau nama penuhnya wajib muttasil. Muttasil. Mut ke mun? MUT. Muttasil. Mutta. Muttasil. Kalau berhenti ayyasha tu? Okey, kalau nak berhenti ayyasha. Berhenti tak ada masalah. Apa soalan dia kalau berhenti? Kalau berhenti hukum dia? Memang mak wajib. Itu wajib. Yasha. Mak wajib ni kita terus mak wajib, kita berhenti pun mak wajib. Macam tu. Okey.
Kita boleh berhenti, ingat saya cakap tadi, kita boleh berhenti di mana-mana, ikut nafas kita lah. Okey. Allah, lepas tu tasya, sya, 2 kali sya kan? Itu kedua-duanya mad wajib. Mad wajib mutta. M-U-T, satu T-A ta, mutta. Muttasil ya. Okey, kalimah Allah tu dibaca tebal atau nipis? Tebal. Tebal. Istilahnya taghlis. Taghlis. Maksudnya ini khas untuk kalimah Allah. Kita ada istilah khas untuk dia, lafzul jalalah. Ya, ataupun tak reti sebutlah lafaz Allah ataupun kalimah Allah. Okey. Okey. Rabb, sifat roh, Rabb. Roh tafkhim. Ya, tafkhim tebal. Okey, bul, Rabbul. Bul. Ada hukum selepas ba. Hukum apa tu? Selepas ba. Tengok dia. Qalqalah. Qalqalah tak boleh. Ba, qalqalah pada ba. Rabb. Kalau kita berhenti pada rabbu tu, rabb ada qalqalah. Tapi bila kita baca rabbul, bukan qalqalah tidak ada ya. Yang lepas dia alif lam. Alif lam samsiah. Alif lam Qamariyah. Qamariyah. Tak nampak sabdu. Senang cerita. Tak nampak sabdu. Alif lam Qamariyah terus. Ya. Rabbul ain dibaca 2 harakat. Apa nama? Mak asli. Ya, nampak itu alif kecil tu. Itu alif maksurah tu pada ain tu. Maksurah. Mak asli. Maksurah maksudnya pendek. Ya, alif maksurah kalau kita nak cakap Melayu alif pendek. Ataupun alif kecil. Ya. Lamin. Okey, apa? Ma'arif li sukun. Betul, mad arid disukun ya. Okey, sekarang kita perhatikan apa beza mad wajib. Mad wajib dengan mad jaiz. Sebab dia mirip-mirip. Saya bagi tahu ya, dia mirip-mirip, hampir sama. Ya, sebab ini mad wajib, saya nama penuhnya mad wajib muttasil, ya. Dan satu lagi illa mad jaiz, atau nama penuhnya mad jaiz mun bulan, munfa. FA ya, munfasil. Okay. Dia ada beza dia tapi dia sangat mirip-mirip. Bunyinya sama, kadarnya sama. Ciri-cirinya hampir sama. Okey, sekarang kita perhatikan pada tasya. Tasya, kedua-dua tasya sama ya. Dan atas alif tu ada tanda mat. Tanda mat memang biasa duduk di atas alif. Tak kisahlah alif tu panjang ke, alif pendek ke, tapi tanda mat memang di atas alif. Itu biasa. Okey ya. Perhatikan sya ya, sya kedua-duanya sama ya, cumanya sya pertama hamzah ya, hamzah sajalah, hamzah baris depan, yang sya yang kedua hamzah baris atas. Itu tak ada masalah, baris dia tak peduli ya. Kedua-duanya mak wajib. Bandingkan dia dengan illah. Perhatikan illah ada tanda mat juga pada alif, yang alif tu sengit, tapi alif tu alif ya, alif panjang tapi sengit cara dia tulis ya. Ada tanda mat. Perhatikan lepas la ada hamzah juga, tapi ada beza. Tengok beza pada hamzah la. Lam di atas. Tapi di atas. Ya, di atas alif. Dia 3. Bukan satu je. Hamzah di atas alif pun boleh, hamzah di bawah alif pun boleh, ataupun selepas hamzah ada alif. 3 cara kedudukan hamzah ataupun keadaan hamzah untuk menjadi mad jaiz munfasil. Ya. Itu beza dia. Kalau yang mad wajib, hamzah dia tak ada alif. Beza kan? Compare dengan tasya. Tasya hamzah ada tapi mana ada alif. Tasya yang kedua, yasya yang kedua tu pula, yasya hamzah ada tapi mana ada alif. Pak. Tapi tak nak tanya ke selepas yasya, lepas hamzah tu apa? Yasya yasya. Lepas hamzah tu apa? Itu bukan alif ke? Tak mau tanya ke? Itu bukan alif, itu hamzah wasal. Okey. Hamzah. Itu hamzah wasal. Hamzah wasal dia bukan alif. Alif dia kosong. Alif dia tak boleh ada, alif dia tidak boleh ada apa-apa di atas dia. Ya. So kita betul-betul ada alif 2, alif panjang ataupun alif pendek. Ya, alif pendek namanya alif maksurah. Kalau alif panjang pun ada nama alif mamdudah. 2. Ya, dia tak boleh ada apa-apa tadi. Tapi alif ziyadah tadi, dia alif dia ada bulat atas dia. Alif ziyadah lain pula fungsi dia. Ya, dan sekarang dia macam alif tetapi dia ada kepala huruf sad di atasnya. Ini kita panggil alif boleh tetapi dia bukan alif sebenarnya, namanya hamzah wasal. Itu nama dia. Ya. Okey.
Alhamdulillah. Okey, Ustazah nak buka. Nak tanya silakan sebelum kita berhenti. Ataupun Ustazah nak tanya, kalau kita tak kisah kelas kita kecil, sebab kita nak, dari awal saya dah pesan, kita fokuskan kelas ni untuk orang yang perlu sahaja, untuk orang yang mahu dan untuk orang yang perlu. Jadinya kita tak tunggu ramai kelas ni, berbeza dengan mengaji. Kalau rasa, bagi tahu Ustazah, tahun lepas kita buat hari Selasa tu Quran, tapi Ustazah kesian sebenarnya tahu tak? Ustazah kesian bagi orang yang rasa dia nak belajar Iqra. Kalau rasa nak Iqra, kita buat Iqra je hari Selasa. Bagi tahu Ustazah. Boleh? Kalau tidak nanti rehat sebulan tu lama tahu tak? Kan? Rehat sebulan sempat lupa balik. Tahu tak? Dah mula-mula nak ingat, lupa balik. Kalau macam tu Selasa kita tetap buat Iqra. Kalau macam tu. Ya? Sebab kesian juga. Tahun lepas sebenarnya Ustazah ralat tu Linda sebenarnya tau. Tapi kesiannya dekat siapa yang perlukan Iqra kan. Memang sebenarnya yang mengaji Quran tu ada je yang tak mahir. Tapi dia orang terpulanglah alasan dia orang kenapa dia tak belajar kan. Ada ramai yang boleh membaca tapi yang tak mahir tajwid, tak tahu nama, ramai je sebenarnya. Ya? Jadinya Ustazah dah cakap awal-awal kelas ini untuk orang yang memang rasa nak tahu. Dah tahu nama tadi kan? Ya, itu orang bilang Gunah tahu tapi tak tahu rupa. Betul tak? Jadinya kita memang fokus kelas ni, kita bukan nak target ramai-ramai. Kita nak target orang yang mahukan dia, yang perlukan dia untuk belajar. Itu yang kita target. So kalau mahu Selasa kita stay dengan Iqra kita lah. Jadi bahasa Arab kita rest dululah. Kita kasih kat Iqra. Linda ya? Dan Isnin itu Quran. Tapi kalau rasa nak cuba, sila masuk kelas Quran. Tak ada masalah pun. Okey, ada soalan apa-apa tak sebelum kita berhenti? Ada tak? Tak ada? Kalau tak ada, Ustazah nak ucapkan kita Ramadan Karim. Ramadan Karim. Kan sebut Ramadan Karim ni hati sayu. Kan? Hati kita sayu saja. Ramadan Karim untuk kita semua, mudah-mudahan yang terbaik je. Ustazah pun tak nak cakap banyak. Mudah-mudahan yang terbaik sebab kita tak tahu kan. Kita tak tahu apa yang bakal kita temukan. Jadinya mudah-mudahan yang terbaik saja untuk kita ya. Makanya kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa' ma'assalamah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Linda. Minggu lepas tak boleh masuk Linda. Tak boleh masuk? Kak Zarina tak boleh masuk? Mungkin ni kot bila Kak